Jadi Alhamdulillah malam ni saya ditemani, kita semua akan ditemani oleh seorang panel, sahabat saya sendiri, InsyaAllah Saudari Sarah Syamimi binti Muhammad Rozi, Esko Kesawanan Sahabat Masjid Sultan Badishah. Silakan. Dia mengambil jurusan yang sama juga dengan saya, InsyaAllah ijazah sarjana muda sains pengutusan dan juga menginap di DPP IAN. Okey, setakat tu je lah kita punya kita punya panel pada malam ni. Okey, yang sebenarnya panel ni salah ni. Okey, setakat situ lah. Semua tadi kata datang nak tutup ilmu kan, bukan nak tengok panel, betul tak? Betul tak? Okey, tak apalah, kita tengok muka dia pun dah ketat muka kan. Okey, silakan panel terakhir kita insyaAllah yang ketiga, Saudara Muhammad Hafizul bin Mat Hazim, merupakan Esko Dakwah dan Tarbiyah Sahabat Masjid Sultan Badishah yang mengambil jurusan insyaAllah ijazah sarjana muda perikanan dan menginap di DPP MISC, insyaAllah. Okey, macam ni. Sebelum kita masuk kepada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut. Saya nak menerangkan konsep kita pada malam ini. Saya nak jelaskan kepada sahabat-sahabat yang datang pada malam ni lah. Kita malam ni, kita tak nak konsep yang kita mendengar ceramah, kita nak konsep kita dengar kuliah kan, sebab saya tahu semua pun dah penat lah satu hari belajar kan, pergi dengar lecture power pun kat depan. Tak nak, malam ni kita akan buat satu diskusi ataupun satu perkongsian dari mahasiswa kepada mahasiswa. Jadi maksudnya dengan istilah itu kita ada satu interaksi. Dan saya berharap masuk saja round yang kedua, round ketiga nanti ada soalan daripada sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Okey, teruslah, tak nak buang masa lagi. Okey, yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut. Pada mulanya apabila saya mendengar tajuk forum ni, bagi saya cukup menarik. Sebab kita katakan ini satu tajuk yang jarang-jarang didengar. Betul? Jarang-jarang dengar. Saya sendiri pun tak pasti apa sebenarnya yang tertutup ni. Lepas tu kan tertutup ada yang terbuka pula. Ialah lawannya lah, tertutup, terbuka. Kemudian ada jumut dan hanyut. Jadi macam saya fikir pasal apa kalau tertutup? Agak-agak pasal baju ke? Kan? Pasal perhubungan ke? Jadi kita nak buang masa, kita nak mempersilakanlah panel kita pertama yang sejak dari tadi menunggu. Yang pertama ni selalu tak sabar sikit. Agak dia nak yang memulakan, nervous lebih lah kan. Okey, kita persilakanlah insyaAllah. Dalam mungkin boleh berkongsi tentang pendefinisian tentang tajuk kita pada malam ni. InsyaAllah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator. Sebabkan apa tu, dia bagi tahu yang nama saya Wapi macam bila kau main InsyaAllah. Jadi mula-mula tadi dia waktu nak panggil saya kan, kelabahlah dia kan. Dia kata nama saya tertampan dan apa semua. Dia sebenarnya kita kena faham lah kan. Kita kena faham yang pertama sekali beza antara meminta, diminta, dipaksa. Dia ada beza lah. Jadi saya datang pada malam ni seperti yang saudari moderator bagi tahu lah kan. Saudari moderator bagi tahu yang kita ni malam ni ingin berdiskusi, ingin berbincang. Kerana jika ditanya saya kan, tajuk ini nak menceritakan tentang apa kan, nak membawa tentang apa, dan memang ada persoalan lah bila kita tengok dalam iklan Facebook tu kan, apa tu poster ni macam apa tu, macam video rendah lah kat Facebook tu kan. Saya tengok ni apa kes dah dia orang. Jadi yang ada persoalan kat situ, tak faham lah dia kata. Tak faham lah apa yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut ni. Jadi ingin saya tarik perhatian sahabat-sahabat semua untuk lihat dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 185.
ada ayat Al-Quran yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada umat Islam, kepada kita, kepada sahabat-sahabat, kepada anak sendiri, saya sendiri, kepada yang dekat depan ni sendiri, adalah usra, adalah yusra, adalah senang, benda yang senang. Dan Allah Ta'ala tak kehendaki kita ni buat benda-benda yang susah, tak susah. Sebabnya itulah orang kata ni Islam ni mudah. Islam ni, apa yang nak bawa hari ni adalah biar sahabat-sahabat semua apabila berbincang mengenai tajuk ni, nak bawa kepada sahabat-sahabat semua bahawasanya Islam ni adalah agama yang tertinggi, agama yang cukup-cukup hebat, agama yang cukup-cukup fleksibel, agama yang cukup-cukup sesuai untuk diamalkan kat mana-mana. Jadi bila kita kata kita datang kat sini untuk dengar, untuk tahu sedikit sebanyak, InsyaAllah apa yang ada pada diri anda ni, pada diri saya ni, cubalah kongsikan. Dan sahabat-sahabat ada peluang, ada peluang. Kita tak tutup, kita tak tutup untuk sahabat bercakap. Sahabat boleh cakap. Batu round ketiga sekarang ni siang lah, saya pun nak cakap juga. Jadi Islam ni Nabi bagi tahu kepada kita, Rasulullah bagi tahu kepada kita, Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini tertinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tak kira lah agama apa sekalipun, tak kira lah fahaman apa sekalipun, tapi Islam adalah benda yang tertinggi. Islam adalah fleksibel, Islam adalah cukup-cukup ajaib. Islam punyai azimat dia. Dan pada malam ini insya-Allah kita cuba rungkaikan, kita cuba simpulkan yang mana katanya Islam ini mudah, yang mana kata Islam ini fleksibel, yang mana kata Islam ini ajaib. Jadi bicara siswa satu, kan, kalau ada sahabat-sahabat uji lah, saudara moderator kita pernah pesan lah, kan, anak ingat sampai sekarang lah, saya ingat sampai sekarang. Dia cakap pesanan ringkas kepada sahabat yang menjadi panelis forum, kalau bercakap tu ingat-ingat sikit sahabat kat sebelah. Jadi anda serah balik kepada saudari moderator. Ini lagi, lagi. Alhamdulillah, nampaknya ingat apa, betul orang kata bila kita bagi nasihat terkesan kat hati kan. Bila nasihat terkesan kat hati ni lah jadinya kita dapat apa, masa yang orang kata on time, rasa tak sangka lah. Memang punya praktis dapat juga on time kan. Tadi saya konklusikan yang Saudara Bana, boleh saya panggil Bana Saudara Bana ni, kok nak bagi mufti ke kan? Mufti Kelantan ke kan? Tahu. Jadi sekarang ni saya dapat konklusikan Saudara Bana membawa satu konsep bahawa yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut. Dari segi sudut Islam itu mudah, Islam itu fleksibel, dan Islam itu merupakan diletakkan di tempat yang tertinggi sekali antara yang lain. Sekarang yang tersenyum-senyum dari tadi, tersipu-sipu dari tadi kan, teman sebelah saya ni, saya yakin beliau mempunyai sudut pandangan yang berbeza. Mungkin kalau kita tengok di sini semuanya panel muslimin, mungkin panel satu-satu panel muslimat ni mungkin ada satu pandangan, mungkin dari sudut muslimat dan mungkin juga tidak. Kita persilakanlah saudari Sarah Syamni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasihlah kepada saudari moderator kerana sejak daripada mula tadi asyik mempeli-peli orang je kerja dia. Jadi di sini apabila saya diberi tajuk yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut ni, pertama sekali yang timbul di fikiran saya ialah siapa yang tertutup jangan jumut ni dan siapakah yang terbuka jangan hanyut ni. Jadi saya mempersoalkan dan saya sendiri dah jawab sebab saya pengen dari ni. Jadi siapa yang terjumut, siapa yang tertutup jangan jumut tu? Yang tertutup jangan jumut ini ialah orang yang pegang pada teks, iaitu dia faham Islam, dia tahu tentang dari Al-Quran, dari hadis, tetapi dia tidak mendalami fiqh waqi', iaitu keadaan semasa. Contohlah saya katakan, contoh dalam bab ikhtilat, iaitu pergaulan antara lelaki dan perempuan. Orang jumut dia menolak ikhtilat ni, maksudnya dia tak cakap langsung dengan lelaki dan perempuan ni. Sedangkan Al-Bukhari pernah meriwayatkan satu hadis, pada satu hari Rasulullah SAW keluar sembahyang raya dan sejurus tamat dia sembahyang, dia pusing ke muslimat dan memesan,
wahai wanita, kamu wanita, sedekahlah kamu. Dan masa tu Bilal menemani Nabi Muhammad ni. Jadi menunjukkan di sini bahawa ikhtilat tu sebenarnya boleh, tetapi orang jumud ni tutup minda dah sampai dia tak cakap langsung dengan muslimin ni. Itu contoh yang tertutup jangan jumud. Jadi kita pindah pula kepada orang yang kedua, iaitu orang yang terbuka jangan hanyut. Orang yang terbuka jangan hanyut ini ialah orang yang faham Islam tapi dia tak tahu syarat-syarat dia. Maksudnya dia tak mendalami syarat-syaratnya. Contoh mudah sekali ialah menutup aurat. Dia tahu wajib tutup aurat, tapi dia tak tahu syarat dia. Maksudnya tak ikut syarat dia. Patut syarat macam mana? Jangan jarang, jangan ketat, jangan nampak kulit, jangan nampak warna kulit kan. Tapi dia sekadar menutup, membalut je badan dia. Inilah orang yang terbuka, jangan hanyut. Okey. Jadi saya di sini, berada di sini sebagai seorang yang menyayangi sahabat-sahabat, menyerulah agar hari ini kita sama-sama menjadi muslimin dan muslimat yang tertutup tapi bukan yang jumud. Dan dalam masa yang sama kita haruslah menjadi seseorang yang terbuka tapi bukan terbuka sampai hanyut. Itu saja saya, wallahu a'lam. Nak ambil pula mic tu. Saya rasa macam nak conquer semua pula malam ni. Takut moderator jadi panel. Okey, Masalah. alhamdulillah kan. Itulah punya berlatih moderator jadi panel. Payah gitu. Okey. Tadi saya nampak satu penjelasan. Dari Sarah tadi membawa satu pendefinisian secara literal dah dari segi maksud apa itu jumud, apa itu hanyut kan, bagaimana orang yang terbuka dan bagaimana orang yang tertutup. Saya nampak pendefinisian dari segi peribadi lah, segi individu itu sendiri. Macam tadi saudara Bana bawa pendefinisian dari segi Islam itu mudah. Maka kita nampak panel kedua kita ni bawa pasal individu itu sendiri. Okey, tadi ni panel ketiga kita, panel yang orang kata yang terakhir lah. Orang kata yang terakhir ni selalunya paling penyabar lah, insyaAllah kan. Walaupun muka ketat macam mana pun kan orang harap kan. Walaupun jadi yang ketiga, harap bukan orang yang ketiga lah yang jadi terakhir, tapi bukan yang ketiga ya dalam hidup orang lain lah kan, insyaAllah. Okey, sekarang mungkin Sarah Hafizul ya, yang mana terasa sayang nak tinggalkan pentas ni sejak daripada bicara siswa satu lagi. Jadi mungkin ada satu pandangan beliau yang tersendiri, mungkin berlainan daripada sahabat-sahabat yang di depan ni. Silakan Sarah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin wa hamdal syakirin, hamdal zakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang tertutup jangan jumud, yang terbuka jangan hanyut. Nak tutup dari apa? Nak terbuka kepada siapa? Yang tertutup tu makna kata, saya lah kata, makna tak kata lah. Saya kata tertutup ni makna kita nak tutup segala benda yang tak elok. Kita nak tutup segala anasir yang tak molek dengan kita ni. Saya orang Kelantan, belah atas sikit macam apa? Betul. Betul. Sikit macam sebelum Kelang Cepor. Jadi apa yang kita nak tutup tu sebenarnya, kita nak tutup daripada anasir jahat. Apa yang kita nak tutup tu, kita nak tutup daripada ideologi yang tak selari dengan Islam. Itu sebenarnya yang kita nak tutup. Tapi dalam masa kita nak tutup daripada tu, janganlah sampai fikiran kita, diri kita sendiri, amalan kita dan segala apa yang dalam hidup kita ni sampai jadi jumud. Jumud ni makna kata lagi, saya kata, kamu kata jugalah kan. Jumud ni sempit, kolot, sempit, sebagainya lah. Sampai kita jadi kolot, kita jadi sempit. Sampai tahu tu jadi. Nampak orang lantas cakap, sampai tahu tu. Jadi sampai tahu tu masuk tutup. Kita tutup, kita tak mau, kita tertutup sampai ke tahap tu. Jadi, kita nak terbuka sikit. Kita nak menerima ideologi yang mungkin sari dengan Islam, tapi pada pandangan kita, mungkin benda tu bukan Islam. Tapi sebenarnya benda tu sari dengan Islam. Kita nak terbuka.
kita nak terima pendapat luar, kita nak dengar orang cakap macam mana. Tapi kita tak naklah terbuka kita tu boleh bawa kita hanyut. Kita ikut sangat tanpa berpandu bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita hanyut. Jadi macam itulah yang saudara Pana cakap tadi. Sebenarnya yang tertutup jangan jumud, yang terbuka jangan hanyut ni adalah konsep kesederhanaan dalam Islam. Inilah yang dipanggil wasatiyah. Allah kata dalam surah, Allah firman, saya kata Allah firman. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Yang berikutnya dia, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata apa? Allah kata, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil. Makna kata kita ni umat Muhammad, kita lah umat Muhammad. Kan selama ni pun ingat kita nak buat Sulaiman ke apa? Kita ni umat Muhammad ni, Allah kata kita ni umat ni pertengahan lagi adil. Jadi sebenarnya tajuk ni bagi saya, yang tertutup jangan jumud, yang terbuka jangan hanyut adalah menerangkan konsep wasatiyah, konsep kesederhanaan dan keadilan Islam. Allahuakbar.